once again. Assalamualaikum dan salam kecemerlangan semua. Saya Cikgu Atika daripada Pitipan. Untuk video kali ini sama-sama kita akan belajar subjek sains tahun 6 topik 2. Untuk topik ini cikgu akan sentuh mengenai sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia ini terdiri daripada otak, saraf tunjang dan rangkaian saraf di seluruh tubuh. Sistem ini terbahagi kepada dua jenis, iaitu yang pertama sistem saraf pusat yang terdiri daripada otak dan saraf tunjang. Yang kedua terdiri daripada sistem saraf periferi yang terdiri daripada rangkaian saraf yang dikawal oleh sistem saraf pusat. Fungsi sistem saraf manusia adalah untuk mengawal dan mengkoordinasi fungsi pelbagai organ dan bahagian tubuh. Sistem ini akan mengesan dan bergerak balas kepada rangsangan. Sistem ini juga berkomunikasi dengan bahagian tubuh yang berbeza melalui penghantaran isyarat. Sekarang kita akan lihat kepada jenis sistem saraf manusia yang pertama, iaitu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini akan bertindak sebagai pusat untuk menerima maklumat dari organ deria dan mengkoordinasi gerak balas. Maksudnya kat sini, sistem saraf pusat ni akan menerima maklumat, seterusnya akan menentukan gerak balas apa. Untuk sistem saraf pusat terbahagi kepada dua. Yang pertama otak, yang kedua saraf tunjang. Fungsi bagi otak ialah untuk mengkoordinasi tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Tindakan terkawal ialah tindakan yang disedari di bawah kawalan kita. Contohnya macam menari, makan. Kalau tindakan luar kawal pula ialah tindakan yang berlaku tanpa disedari. Contoh kat sini pernafasan atau pencernaan. Itu untuk otak. Seterusnya kita lihat kepada saraf tunjang. Saraf tunjang berfungsi sebagai pembawa maklumat, ataupun saraf tunjang ini dia akan membawa maklumat dari seluruh tubuh ke otak dan dari otak ke seluruh tubuh dan mengawal sebahagian daripada tindakan refleks. Tindakan refleks ialah tindakan tanpa disedari yang berlaku dengan pantasnya. Contoh apabila kita bersin ketika hidung dimasuki habuk. Apa beza otak dan saraf tunjang? Kalau otak dia koordinasikan tindakan terkawal. Maksudnya tindakan yang kita boleh fikir apa kesannya, apa baik buruknya. Kalau saraf tunjang, tindakan yang tanpa disedari yang berlaku dengan pantasnya. Maksudnya apabila berlaku sesuatu, kita terus buat tindakan tu tanpa sempat untuk kita berfikir panjang. Contoh apabila kita tersentuh objek yang panas, secara automatiknya kita akan larikan tangan kita, alihkan tangan kita. So itu bezanya lah. Seterusnya kita pergi kepada sistem saraf periferi. Sistem saraf ini akan menghantar isyarat dari bahagian tubuh ke sistem saraf pusat dan menghantar isyarat arahan dari sistem saraf pusat ke seluruh bahagian tubuh. Sistem saraf periferi ini terdiri daripada rangkaian saraf yang berada di luar otak dan saraf tunjang. Maksudnya selain daripada otak dan saraf tunjang lah yang merupakan bahagian tubuh. Maksudnya bahagian tubuh selain daripada otak dan saraf tunjang. Untuk sistem saraf periferi, kat sini, apabila tangan kita, contoh apabila tangan kita tersentuh sesuatu, tangan yang merupakan sebahagian daripada tubuh ini tersentuh sesuatu, maklumat itu akan dihantar ke sistem saraf pusat. Setelah dihantar isyarat ke sistem saraf pusat yang merupakan saraf tunjang dan juga otak tadi, setelah sampai sistem saraf pusat itu akan menghantar isyarat arahan ke seluruh bahagian tubuh. Contohnya ke tangan kita tadi tu. Isyarat arahan untuk apa yang perlu kita buat apabila tangan kita tu tersentuh sesuatu. Contohnya untuk sistem saraf periferi.
Untuk sistem saraf periferi, apabila berlakunya kegagalan, dia akan menyebabkan perjalanan isyarat dari otak ke saraf tunjang terganggulah, dan akan menyebabkan beberapa masalah. Jadi